Very much. Okey, baiklah. Selepas ini kami masih lagi bersama dengan anda sehingga jam 10 pagi dan kita akan ke Kota Kinabalu, Sabah. Ini adalah berkaitan dengan cerita paginya. Ini berkaitan dengan hindari kanser kolorektal. Rakan saya Mac sudah pun bersedia. Silakan Mac. Baik, terima kasih. Salam Malaysia Madani dan selamat pagi, selamat menonton Cerita Pagi Sabah di Selamat Pagi Malaysia pada kali ini. Kita juga tahu bahawa sambutan Bulan Kesedaran Kanser Kolorektal telah pun berlalu, iaitu disambut pada bulan Mac. Namun begitu, kita ingin berkongsikan berkenaan dengan kesedaran berkenaan dengan kanser kolorektal pada hari ini bersama dengan tetamu jemputan kita. Dan juga kanser kolorektal ini sebenarnya merupakan kanser ketiga yang juga dikenali lazim di seluruh dunia, turut menjadi punca kematian pesakit kanser ini. Baik, kita terus bersama dengan Dr. Krishnan Sriram, iaitu pakar perunding bedah kolorektal dan bedah am Hospital Queen Elizabeth dan juga Hospital Glen Eagle Sabah untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini. Baik, Doktor, boleh kita kongsikan sedikit ataupun secara ringkasnya apa itu kanser kolorektal? Ya, hai Magdalene. Okey, kanser kolorektal ni adalah sesuatu kanser yang jadi di mana di usus kita, di usus besar dan juga kita panggil rectum, iaitu dubur. So, kanser ni boleh terjadi di mana-mana bahagian usus ni. Bila kanser tu berlaku di antara bahagian usus ataupun bahagian dubur, dan kita panggil sebagai kanser kolorektal. Kanser ni berpunca biasanya sebab ketumbuhan kecil, iaitu kita panggil polip. Bila polip ini tidak dikesan awal, dia akan membesar menjadi besar, and itu begitulah kanser itu boleh terjadi. Jadi siapa yang berisiko tinggi untuk mendapat ataupun mengidap kanser ini, doktor? Those yang mempunyai risiko yang lebih tinggi yang boleh kita ubah ialah dari segi cara hidup. Cara hidup antara risikonya ialah badan yang besar, obesity, mempunyai cara hidup yang teruk, iaitu very sedentary lifestyle, tidak buat exercise, selalu di rumah, is also higher risk untuk mendapat kanser. Seseorang yang mempunyai habit-habit seperti merokok juga mempunyai risiko yang lebih tinggi. Dan seseorang yang cara pemakanan in terms of kurang serat makanan ataupun makanan yang sangat banyak makan processed food, yang makanan yang telah diproseskan, so golongan ini mempunyai risiko lebih tinggi. Ini yang kita boleh ubah. Kalau kita tukar cara hidup kita dari pemakanan kita, we can actually reduce the risk in terms of this. Tapi ada juga golongan yang mana risiko ni yang kita tidak dapat ubah. In terms of umur, we cannot bring down the age. Kita tak dapat kurangkan umur tu. Bila usia meningkat, risiko untuk mendapat kanser pun meningkat juga. Ataupun seseorang itu mempunyai sejarah keluarga. Someone in the family ada kanser usus, maksudnya hal seterusnya juga mempunyai risiko yang lebih tinggi sikit. Ataupun seseorang itu sendiri pernah mendapat kanser ataupun pernah ada masalah polip dalam usus dia, so seseorang ini pun kena pantau lebih kerap sikit sebab mereka mempunyai risiko yang lebih tinggi juga. Okey, mungkin secara cadangan juga bagaimana mungkin langkah untuk kita mengatasi bagi kita mengidap kanser kolorektal ini? Okey, mengelakkan 100% memang susah nak katakan, tetapi kita boleh mengubah cara hidup kita. Macam saya katakan awal tadi tu, kita berhentikan merokok, kurangkan minum arak, makanan yang lebih berserat, kurangkan makanan yang berproses semua tu, and then berat badan tu kurangkan juga sekali, and then lead a healthy lifestyle, macam pergi exercise, bersenam at least 2-3 kali satu minggu begitu. All this is very important. Yang paling penting ialah bila masa untuk kita buat ujian saringan, iaitu umur 50 tahun, pergilah buat ujian saringan itu. So ujian saringan ini sangat penting, bukan saja untuk mengesan kanser, tapi untuk mengesan polip dan untuk membuangnya pada masa yang sama sebelum dia menjadi kanser yang lebih mudarat. Okey, baik, terima kasih sekali lagi Dr. Krishnan, dan juga sedikit penjelasan yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kita mengamalkan hidup sihat, dan kesihatan anda adalah tanggungjawab anda. Jadi jangan jadikan diri kita sebagai salah seorang ataupun sebahagian daripada statistik untuk kanser ini. Baik, terus menonton Selamat Pagi Malaysia. Saya Magdalena Debol, RTM. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih.